Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yakin tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal baghy wal munkar ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para penonton setia di dalam perbincangan kita dalam kuliah Maghrib, anjuran daripada Jabatan Agama Islam Selangor, Pejabat Agama Islam Daerah Petaling dan juga Masjid Julutong. Seterusnya kepada rakan-rakan dan teman-teman yang bersama pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat hasil daripada perbincangan dan pertemuan yang diatur pada malam ini, kerana sesungguhnya majalisil alim, majlis ilmu adalah merupakan salah satu di antara taman-taman syurga seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka yang terhibur, mereka yang berminat, mereka yang berusaha untuk mendekatkan diri dengan majlis-majlis ilmu ini, insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah laluan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Barang siapa yang melalui dan melintasi sesuatu laluan kerana semata-mata ingin mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan laluannya untuk menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah kau jadikanlah kami daripada kalangan ahli syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara dengan topik kita pada malam ini, iaitulah yang berkaitan tentang apakah hikmah di sebalik daripada ujian coronavirus ataupun COVID-19 yang kita nak bicarakan ini. Penyakit yang merupakan salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada mukaddimah tadi, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita telah pun berbicara suatu kenyataan tegas daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 155. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sesungguhnya memang kami akan menguji ke atas kamu wahai manusia, khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu daripada rasa takut, wal ju' dan juga kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari sudut harta, wal anfus, dan juga jiwa dengan maksud berlakunya kematian, wa basyiris sabirin wal anfusi wath thamarat, dan juga hasil mahsul yang ada dalam kehidupan kita. Dan di hujung daripada ayat tersebut, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah mengatakan bergembiralah
orang-orang yang sentiasa hidup dalam keadaan tabah dan bersabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, ujian adalah merupakan satu perkara yang tidak boleh untuk kita pisahkan dalam hidup kita. Apatah lagi kita sebagai seorang yang beriman yang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali Allah nyatakan dalam surah Al-Mulk, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menjadikan kematian dan juga dialah yang menjadikan kehidupan itu kerana semata-mata dia ingin menguji ke atas kamu siapakah yang terbaik dari sudut amalan dan tindakannya sepanjang mereka ini menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau kita melihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Sentiasalah ujian-ujian itu akan berlaku ke atas orang-orang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan, berkaitan fi nafsihi wa malihi wa ahli, pada dirinya termasuklah dengan keluarganya, termasuklah ujian itu ada kalanya berlaku terhadap hartanya, akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Supaya nanti di akhirnya tiada lagi kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam dirinya. Tujuan tadi adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah pun dilakukan sepanjang kehidupannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam sebuah hadis yang lain pula, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu bihal khataya atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menimpa ke atas seorang muslim daripada keletihan, daripada kesusahan, daripada kebimbangan, daripada kesedihan, termasuklah duri yang mencucuk ke atas dirinya, melainkan tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan sepanjang kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata yang lain, kita tidak mampu untuk mengelakkan diri kita daripada sebarang bentuk ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan hari ini kita sedang mengharungi suatu ujian yang besar, yang merupakan suatu ujian yang begitu mencabar dan juga menduga sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlakunya penyakit yang disebut dengan coronavirus ataupun disebut dengan COVID-19. Apa tujuan Allah berikan? Mungkin ada beberapa sebab. Yang pertama, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian seumpama ini. Pertamanya seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah tidak lain kerana Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa kita. Masya-Allah, indahnya Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bermatlamatkan, bertujuan untuk memberikan kasih sayang kepada kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan beberapa ujian-ujiannya itu tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya mereka akan terlepas daripada bebanan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Justru daripada itu pentingnya kepada kita untuk menerima ujian tersebut dalam keadaan redha. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Bila Allah Subhanahu wa taala sayang dan cintakan kepada sesuatu kaum itu, pastinya Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus suht. Kalau sekiranya dia redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepadanya, masya-Allah, Allah juga akan menunjukkan tanda-tanda redanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi jika sekiranya mereka mengadu, mereka mempersalahkan Allah, mereka marah atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, begitu juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan mengiringi mereka. Walaiyazubillah. Mudah-mudahan kita dapat mengatasi setiap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tabah, dan pada saat yang serupa redha serta husnuzan, sangka baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya
Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian seumpama itu disebabkan Allah ingin meningkatkan kedudukan darjat kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tingginya seseorang keimanannya kepada Allah, makin besarlah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Sesungguhnya besarnya akan ujian itu akan diiringi. Inna 'idhamil jaza', besarnya akan pahalanya itu adalah diiringi dengan besarnya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka semakin besar pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan di samping itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian-ujian seumpama ini tidak lain kerana Allah ingin menegur kita agar kita mempersiapkan diri kita ini untuk amalan-amalan yang akan membawa kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surah An-Nahl pada ayat 112. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Jelas sekali daripada ayat tersebut, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan suatu gambaran kepada sebuah penduduk, satu kelompok penduduk. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah. Allah jadikan bumi tersebut, Masya Allah, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan tenang. Mereka ingin mendapatkan apapun makanan-makanan rezeki daripada Allah dengan cara yang begitu mudah. Mereka bergembira dan hati mereka itu terhibur dengan suasana dan juga kondisi yang berlaku dalam kehidupannya ketika itu. Maka apa yang berlaku? Fakafarat bi an'amillah. Tiba-tiba mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hak Allah Subhanahu wa taala tidak dijaga. Solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan, mereka tidak melaksanakan. Allahu akbar. Pada saat yang serupa, Allah mewajibkan kepadanya untuk mengeluarkan zakat. Di saat wajibnya ia mengeluarkan zakat, tidak dilaksanakan. Dan begitulah juga dari sudut dosa-dosa maksiat yang berada di hadapan kehidupan mereka itu dianggap perkara biasa. Minum arak itu dijadikan sebagai amalan biasa. Tidak menutup aurat dianggap sebagai satu perkara yang biasa. Bahkan lebih teruk daripada itu, menghina setiap hukum-hukum yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya jadilah mereka ini insan yang hanya memiliki nama sebagai seorang Islam, tetapi dari sudut amalannya tidak diperlihatkan sebagai amalan seorang Islam. Ketika itu datanglah beberapa ujian daripada Allah. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 112 itu, apa kata daripada Allah? Fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'. Lantaran daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rasa kelaparan dalam hidupnya. Wujud akan ataupun musim kemarau itu berlaku kadang-kadang disebabkan dosa yang kita lakukan. Kelaparan mungkin berlaku akibat daripada kekurangan rezeki yang ditarik oleh Allah. Sebab rezeki-rezeki kita ini ada kalanya ditarik oleh Allah disebabkan dosa yang kita lakukan. Innal abda la yuhrama rizquhu bi dhanbin yusibuh. Sesungguhnya seseorang hamba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rezeki yang layak diterima olehnya disebabkan dosa yang dilakukan olehnya. Akibat daripada itu Allah rasakan kepada mereka kelaparan. Wal ju' fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah rasakan lagi sifat yang kedua ataupun rasa yang kedua, ujian yang kedua, iaitulah ujian ketakutan. Antara salah satu mungkin dengan wabak yang berlaku seumpama ini menimbulkan rasa panik dalam kehidupan kita. Nak pergi beli barang, hampir keseluruhan kedai-kedai habis makanan-makanan yang ada. Sebab apa? Rasa ketakutan. Takut-takut nanti makanan tidak cukup dan akhirnya mereka cuba untuk menyimpan bekalan makanan tersebut. Dan begitulah yang berlaku, pembelian-pembelian secara panik ini berlaku dalam kehidupan kita. Ingat, ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingatkan dalam surah An-Nahl. Puncanya apa? Dengan sebab dosa yang kita lakukan. Fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka kerana itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila berlaku COVID-19 ataupun coronavirus ini, apa yang kita nak lakukan?
tidak lain muhasabah balik diri kita, sejauh manakah amalan-amalan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan telah berjaya kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jika tidak berlaku dalam hidup kita, fikir-fikirkanlah tentang apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, dengan sebab berlakunya peristiwa seumpama ini ataupun berlakunya penyakit seumpama ini, ia memberikan ruang dan hikmah dalam kehidupan kita supaya kita meningkatkan lagi amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kalau sekira-kiranya tidak dibaca, tolong jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan-bacaan yang penting untuk kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kamu akan Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat kelak dia akan memberikan syafaat kepada orang yang sentiasa hidupnya dengan membaca akan Al-Quranul Karim. Bagaimana pula dengan ibadah-ibadah salat yang ditinggalkan? Tolong qada semula ibadah salat yang telah pun ditinggalkan. Banyakkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa tersebut. Ada kalanya hikmah Allah menjadikan peristiwa penyakit seumpama ini kerana Allah nak minta kita ini perbanyakkan istighfar kepada Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan hidupnya itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan ampun, lafaz yang kita ucapkan, kita fahami makna yang terkandung daripada ucapan tersebut untuk kita bertaubat kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap kesusahan itu akan ada kemudahan daripada Allah. Setiap perkara-perkara yang payah dalam kehidupannya itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar itu, Allah juga akan memberikan kepada kita ruang untuk kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakkan juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, antara perkara yang perlu untuk kita ambil berat tentang soal penyakit yang ada ini juga, ada beberapa amalan-amalan yang telah pun disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan, yang ia merupakan hisnul muslim. Dia adalah merupakan binting bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita ada Allah Subhanahu wa taala, kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan kepada kita beberapa panduan-panduan dalam kehidupan ini. Di antaranya amalan kita sebut bacaan di waktu pagi dan juga di waktu petang. Antaranya kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, bismillah, alladzi la yadurru, yang tidak akan memberikan mudarat, ya, bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu apapun, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Amalkan bacaan tersebut selepas daripada salat subuh. Pada saat yang serupa kita menyebut dan mengulangnya sebanyak 3 kali, dan kemudian di waktu petang selepas salat asar amalkan dengan bacaan tersebut sebanyak 3 kali, ataupun selepas salat maghrib amalkan bacaan tersebut sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam beberapa hadisnya, di antaranya Rasulullah kata lam yadurruhu, dia tidak akan memberikan sesuatu, memberikan mudarat kepadanya. Kita amalkan dan yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu juga ada bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, at-tammat min syarri ma khalaq, daripada sebarang bentuk kejahatan-kejahatan yang telah pun dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kejahatan yang berlaku dalam kehidupan kita juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan apabila disebut sebagai makhluk Allah, pastinya dia berada di bawah kawalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan berlaku kepada kita seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fakullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Jelas sekali daripada ayat tersebut Allah mengatakan lan yusibana, tidak akan sama sekali menimpa ke atas kami illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kami ini. Huwa maulana, dialah yang merupakan pemimpin ataupun yang menolong dan membantu kita. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tempat untuk kita bertawakal kepadanya. Maka kerana itu, yakinlah kita sesuatu musibah itu tidak mungkin berlaku dalam hidup kita melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan. Usaha kita antaranya adalah dengan kita membaca bacaan yang disebutkan oleh Nabi tadi di waktu pagi, kita mengulang. Masya-Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan sesiapa yang membacanya di waktu petang sebanyak 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan terpelihara dan tidak akan memberikan mudarat sesuatu itu pun kepada dirinya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan sesiapa yang masuk dalam sesebuah rumah, di sesebuah tempat, lantas dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ketika itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan kita membaca bacaan-bacaan seumpama ini. Selain daripada itu juga, antaranya tolong saat ketika Allah menguji kita dengan ujian seumpama ini, jaga mulut kita, jaga pertuturan kita. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Qila wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala kalimatut tayyibah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiada adwa, tiada sesuatu penyakit yang berjangkit, wala tiarata, dan tiada suatu malang yang akan berlaku menimpa kepada seseorang itu, ya, wa yu'jibunil fa'l, dan mengkagumkan kepada aku itu akan al-fa'lu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan al-fa'lu. Ketika itu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kalimatut tayyibah, iaitulah ucapan-ucapan yang baik. Banyakkan kita mengucap sebutan-sebutan yang baik dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya antaranya dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah merupakan senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa salah satu di antara kaedah untuk mengelakkan diri daripada ujian-ujian bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Islam ini menarik. Islam tidak mengajar kepada kita hanya berserah segala-galanya kepada Allah. Dalam aliran ahli sunnah wal jamaah, di antaranya mengaitkan usaha kita dengan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Pernah satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Jadi saat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ranting kayu ketika itu mengukir lakaran di tanah ketika itu, dan ketika itu Rasulullah mengatakan, ma minkum min nafsin, tidak ada seorang pun daripada kamu itu, daripada jiwa-jiwa kamu semua itu, melainkan telah pun diketahui kedudukannya sama ada syurga ataupun neraka. Jadi ketika itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, apakah kami akan membiarkan segala-galanya wa nada'ul amal? Apakah kita perlu serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan akan amalan-amalan kami ya Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bekerjalah kamu, lakukanlah sesuatu amal-amal yang saleh, setiap daripada kamu itu dipermudahkan dengan sesuatu amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, di antara salah satu usaha untuk mengelakkan penyakit yang ada dalam kehidupan kita ini, antaranya dengan kita sentiasa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu tolong jaga akan kebersihan dalam hidup kita. Islam adalah agama yang menitik beratkan tentang soal kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah merupakan sebahagian daripada iman itu sendiri. Ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sentiasa menjaga akan kebersihan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak mengambil sedikit perbincangan. Timbul permasalahan yang baru-baru ini apabila adanya arahan-arahan yang datangnya daripada Jabatan Agama Islam Selangor, dan juga arahan ini datang daripada pihak istana
ke bawah duli tuanku telah menetapkan dan menyatakan larangan kepada kita untuk menunaikan ibadah solat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, sama ada di masjid maupun di surau-surau. Kadang-kadang timbul persoalan kepada kita, siapa yang tidak sedih? Bayangkan hidup kita sentiasa dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan, idza ra'aitar rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang itu yang seringkali berulang-alik menuju ke rumah Allah, saksikanlah dalam dirinya ada bibit-bibit keimanan kepada Allah. Masya Allah, pergi ke masjid. Sehingga kan ada dalam sebuah hadis yang lain, man ghada aw raha ilal masjid, barang siapa yang berpergian ataupun pergi di waktu pagi dan di waktu petang menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat, a'addallahu nazalan fil jannah, Allah akan menyediakan dalam syurga kelak ada sebuah tempat tetamu ataupun tempat penyediaan untuk kita yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan usaha kita untuk menuju ke rumah Allah. Ada lagi dalam hadis yang lain ya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menunaikan ibadah solat di masjid sebelum daripada itu tatahhar fi baitihi, dia membersihkan dirinya berwuduk di rumahnya dan kemudian dia bergerak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kaki kanannya diangkat ketika itu dia sedang mengangkat darjatnya di sisi Allah, dan kaki kirinya ketika itu diletakkan ataupun diturunkan, itu berarti dia sedang menggugurkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta izin dalam tempoh sebentar sahaja ini kita berhenti sebabnya dah masuk waktu solat Isya ni. Nanti selepas kita mendengar laungan azan selesai, barulah kita akan menyambung sebentar lagi insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita mengambil sedikit lagi masa untuk kita bicarakan berkaitan tentang persoalan menunaikan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Memang terlalu banyak kelebihan berdasar kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan 7 kelompok manusia nanti yang akan mendapat naungan daripada Allah. Di antaranya warajulun qalbuhu muallakun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan basyiril masyaina fil zulam, berikanlah berita gembira ataupun bergembiralah orang-orang yang berjalan dalam suasana yang gelap menuju ke rumah Allah, ila masajidillah bin nurit tammati yaumal qiyamah, dengan cahaya yang begitu lengkap dan sempurna yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, memang kita terasa kerinduan kita untuk kita meninggalkan rumah Allah, terasa begitu sedih rumah Allah Subhanahu wa taala ditutup. Tapi perasankah kita di antara perkara yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, dan juga para pemerintah di kalangan kamu. Jelas sekali daripada ayat tersebut, surah An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita agar memiliki sifat taat kita selain daripada Allah dan juga Rasulnya. Allah juga meminta kepada kita untuk mentaati para pemerintah yang memerintah akan sesebuah kerajaan. Apabila kita mematuhi arahan tersebut, itu merupakan salah satu di antara anjuran yang telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Termasuklah kalau kita melihat dalam sebuah hadis sahih yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslim, hendaklah mendengar dan juga taat kepada seseorang yang muslim itu, kepada seseorang pemerintah yang muslim itu, fima kariha fima ahabba au karih, pada sesuatu yang dia suka ataupun sesuatu yang ia tidak suka, malam yu'maru bil ma'siyah, selagi mana dia tidak memerintahkan, malam ya'mur, ataupun selagi mana dia tidak memerintahkan untuk kita melakukan maksiat, fa idza umira, apabila diperintahkan, bi maksiatin fala ta'ata wala sam'a, kalaulah sekiranya dia memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka ketika itu tidak ada lagi untuk kita mendengar dan mentaati akan perintah tersebut. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, berkaitan dengan menunaikan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu di antara pelengkap dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan rumah Allah juga adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita berhadapan dengan suatu masalah yang lain. Masih ingatkah kita dengan hadis yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pernah satu ketika melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bawang putih, makan bawang merah, dan akhirnya Rasulullah mengatakan, man akala hadhihi syajarah fala yaqribanna masajidana, barang siapa yang memakan daripada pokok ini, merujuk kepada bawang putih dan juga bawang merah yang dimakan oleh sebahagian daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, maka janganlah dia mendekati akan masjid-masjid kami, fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza minhul bashar minhul ins, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan sesungguhnya para malaikat akan terasa sakit dengan sebab bauan tersebut, seperti mana yang dirasai oleh para jamaah di kalangan mereka yang merupakan ummar masajidillah, mereka yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bauannya sahaja sudah tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kalau kita sekiranya membawa kepada suatu penyakit yang mengakibatkan kepada suatu perkara yang lebih besar dan lebih buruk daripada itu, yang melibatkan kepada nyawa manusia. Sedangkan kita tahu bahawa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara 5 asas utama yang disebut
dengan nama kulliyatul hams, ataupun tujuannya adalah untuk memberikan maslahah dalam kehidupan kita. Salah satunya iaitulah nyawa. Memang ada susunannya, menjaga agama, kemudian diikuti dengan menjaga akan nyawa, diikuti dengan menjaga akal, seterusnya menjaga akan keturunan, dan akhirnya merujuk kepada menjaga akan harta itu sendiri. 5 perkara asas Islam diturunkan untuk memelihara 5 perkara tersebut. Salah satunya adalah nyawa. Bayangkan dengan kita datang menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang kita bawa, sebenarnya kita telah membawa kepada suatu sebab yang menyebabkan kepada kehilangan nyawa seseorang. Itulah lebih teruk berbanding dengan hanya sekadar bauan busuk yang kita bawa menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat dalam sebuah hadis daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mendengar ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang memudaratkan dirinya. Islam melarang kepada kita untuk melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan diri kita. Kita melakukan apa contohnya? Contoh minum arak sehingga menyebabkan akal kita hilang. Islam melarang kepada kita. Membunuh diri, ia merupakan satu perkara yang dilarang dalam Islam sebab kita merosakkan diri kita. Bahkan kalau kita tidak makan selama-lamanya sebab semata-mata kerana kita mengusahakan diri kita untuk kurus dan sebagainya, itu juga adalah merupakan satu larangan di dalam Islam. Kerana apa? Kerana Islam meletakkan hak pada setiap sesuatu perkara. Ada hak yang perlu kita tunaikan, termasuklah anggota badan kita. Maka dalam hal demikian Rasulullah mengatakan, la darar, tidak ada sesuatu yang boleh memberikan mudarat pada kita. Tidak boleh kita membuat sesuatu perkara yang memudaratkan diri. Wala dirar. Dan juga Islam melarang kepada kita untuk mewujudkan mudarat kepada orang lain. Larangan yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita datang tadi menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang membawa kepada suatu penyakit yang akhirnya menyebabkan mudarat yang lebih besar daripada itu. Dan jelas sekali daripada Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah harta yang ada pada diri kamu. Dan di antaranya di pertengahan ayat itu Allah mengatakan, wala tulku biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Dan janganlah kamu melontarkan diri kamu itu kepada kebinasaan, dan lakukanlah akan kebaikan. Maka dengan sebab kerajaan melihat penyakit ini adalah merupakan penyakit yang berbahaya, yang menyebabkan mampu untuk merebak ataupun mampu untuk menyebabkan orang lain juga boleh terkena penyakit tersebut. Jika sekiranya kita yang telah pun dihidapi ataupun dihinggapi dengan penyakit seumpama ini, kita bawa sehingga menyebabkan merebak kepada orang lain, maka dalam saat yang seumpama ini Islam melarang untuk kita melakukan hal yang demikian, lantaran tindakan yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menyekat daripada tersebarnya penyakit seumpama ini. Seperti mana yang pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu ta'un berlaku di bumi Syam. Maka apa yang berlaku ketika itu? Sayyidina Umar tidak masuk ke bumi tersebut. Walaupun hakikatnya, sebab kadang-kadang ada orang berkata, Ustaz, kita bertawakal kepada Allah, serahkan segala-galanya kepada Allah. Kalau begitu Sayyidina Umar boleh juga menyerahkan segalanya kepada Allah. Allah yang menentukan. Tapi Sayyidina Umar berusaha. Sebab itu dalam Islam ini meletakkan usaha kita, tindakan kita untuk mengelakkan sesuatu penyakit yang ketika itu sedang berlaku dalam kehidupan. Maka di antaranya disebut ketika itu bila Aba Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Sayyidina Umar, afiraran min qadarillah, apakah kamu lari wahai Umar daripada qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa jawab daripada Sayyidina Umar? Nafirru min qadarin ila qadarillah, min qadarillah ila qadarillah. Sesungguhnya aku telah pun melarikan diri daripada kadar yang telah ditentukan oleh Allah, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah, menuju kepada satu ketetapan juga yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan Sayyidina Umar mengelakkan diri, tidak mahu untuk masuk ke bumi Syam yang sedang ketika itu dilanda dengan penyakit ta'un. Kenapa? Sebab Nabi SAW menyatakan, apabila kamu mendengar penyakit ta'un itu berada di dalam sesebuah tempat dan kamu berada di sana, fala takhruju minha, jangan kamu keluar daripadanya. Tetapi kalau sekiranya
kamu berada di dalamnya, apabila kamu telah masuk, kamu tak boleh keluar, dan juga orang yang berada di luar, maka jangan masuk. Fala tadkhuluha, maka janganlah dia masuk ke kawasan tersebut. Dan inilah kaedah-kaedah yang telah diutarakan di dalam Islam. Larangan seumpama ini adalah bersifat larangan sementara bagi mencegah daripada penyakit ini berleluasa, dan kaedah seumpama ini juga adalah merupakan kaedah yang telah ditentukan dalam Islam. Yang penting kita mematuhi perintah-perintah yang telah pun diperintahkan oleh sesebuah kerajaan ataupun pemerintah, kerana mereka melihat dari sudut maslahah yang lebih penting, dan kita juga perlu untuk mematuhi perintah tersebut, dan mematuhi perintah itu juga adalah merupakan suatu kewajipan. Ya, dalam bab solat ini, solat kita boleh laksanakan, buatlah sahaja di rumah, kita tunaikan bersama dengan ahli keluarga kita secara berjemaah, juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ustaz, nanti macam mana pahala kami ketika pergi ke masjid? Ingat tuan-tuan, ketika kita menuju ke rumah Allah yang menjadi kebiasaan bagi kita, tiba-tiba dengan sebab mudarat-mudarat yang berlaku ini, tetap sahaja pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, inna bil madinati, sesungguhnya di bumi Madinah itu ada suatu kaum, masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, mereka itu tidak bersama dengan kamu ketika kamu berjalan ke suatu tempat itu, melainkan tetap sahaja pahalanya dapat seumpama pahala kamu itu. Kenapa? Disebabkan keuzuran mereka itu, maka tetap mereka mendapat pahala seperti mana pahala yang diperolehi oleh mereka yang berjalan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga dengan kita, disebabkan mudarat-mudarat yang berlaku, insya-Allah Allah akan memberikan pahala dengan sebab apa yang telah pun kita lakukan sebelum daripada ini. Dan yang kedua tuan-tuan, sebagai penutup, sebelum kita menutup perbincangan ini, saya nak sebutkan sebuah hadis riwayat daripada Abi Daud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, idza maridal abdu aw safara kutiba alaihi ma kana muqiman sahihan, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba itu sakit ataupun disibukkan dengan permusafiran, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya saat ketika dia berada dalam keadaan bermukim, dan saat ketika dia berada dalam keadaan sihat. Waktu ketika dia sihat, dia rajin menuju ke rumah Allah. Waktu ketika dia sihat, dia rajin membaca Al-Quran. Waktu ketika sihat, banyak dia melakukan kebaikan. Dan waktu ketika dia bermukim, memanglah orang yang sentiasa hidupnya dengan rumah Allah, tiba-tiba disibukkan dengan perkara-perkara yang lain tadi, pahalanya tetap akan terus berlanjutan dalam kehidupannya. Maknanya, walaupun kita tidak menuju ke rumah Allah disebabkan larangan yang telah pun ditentukan dalam tempoh beberapa waktu, tetap sahaja pahala berjemaah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cumanya apa yang perlu kita lakukan? Di rumah banyakkan kita beristighfar kepada Allah. Di rumah banyakkan kita membaca Al-Quranul Karim. Di rumah banyakkan kita duduk bersama dengan ahli keluarga dan sama-samalah menunaikan solat secara berjamaah. Ada kemungkinan Allah nak mengajar bila masa lagi kita nak menjadi seorang imam, yang selama ini kita hanya makmum di masjid. Rupa-rupanya Allah nak memilih kita menjadi imam untuk mengimamkan solat bersama dengan ahli keluarga. Alhamdulillah, mungkin juga ketika berada di rumah bersama dengan ahli usrah, itu akan mengeratkan lagi hubungan sama dengan mereka. Dan mudah-mudahan segala perkara-perkara seumpama ini akan dipermudahkan oleh Allah, serta kita memohon doa selalu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghilangkan bencana yang sedang menimpa negara kita ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan-insan yang sentiasa mendapat lembayung kasih sayang, rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar ini perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat daripada perbincangan yang kita bicarakan pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirallahal azim li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأسقام
ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام.